Baik, kita ke perkembangan di Sarawak. Antara fokus hari ini, Jambatan Batang Lupar 1 yang bakal menjadi jambatan terpanjang di Sarawak. Buma Win di studio berita RTM Kuching. Buma, teruskan. Baik, terima kasih Azam. Umum mengakui Jambatan Batang Lupar 1 yang bakal menjadi jambatan terpanjang di Sarawak akan menjadi pemangkin para pembangunan sektor perhubungan, pengangkutan dan pembangunan keseluruhan kawasan pesisir Bumi Kenyalang. Bergerak 80 km menyusuri hulu sungai sehingga ke Bandar Simanggang. Satu lagi jambatan merentasi sungai yang sama juga sedang dalam pembinaan ketika ini. Baik, Rosita Ampung mengupas pentingnya projek Jambatan Batang Lupar 2 yang bakal melonjakkan pembangunan Bandar Simanggang dan Bandar Betong. Penduduk di Berangan Ulu serta penduduk dari beberapa rumah panjang di kawasan Nangaskrang dan Skrang Hilir antara yang begitu mengimpikan pembinaan Jambatan Batang Lupar 2. Mereka masih lagi bergantung pada pengangkutan sungai untuk sebarang urusan di Bandar Simanggang yang terletak hanya kira-kira 8 km atau kurang 10 minit menggunakan bot. Walaupun sudah dihubungkan dengan laluan darat melalui Jalan Lidong ke Betong, seterusnya Betong ke Sri Aman melalui Jalan Pen Borneo, namun jarak perjalanan yang terpaksa diharungi berlipat kali ganda jauhnya, hampir 100 km atau kira-kira 2 jam menggunakan kenderaan. Masalah air pasang, pasang rayanya kami berdiamai. Bekak Banjuang Kutai nama Berumban tadi. Pasang rayanya ngacau kami. Penanggul laban temu pasang belah rantau air kami. Hidup tapi mati-mati. Jadi kami ngarap Kutai ini jampat lagi siap. Jika jambatan itu siap kelak, jarak serta tempoh perjalanan Bandar Simanggang ke Betong akan lebih singkat, kurang 30 km atau setengah jam perjalanan. Pergerakan penduduk di Berangan Ulu juga akan lebih selesa tanpa perlu bergantung pada pasang surut Sungai Batang Lupar. Lebih dari itu, lanskap fizikal dan ekonomi Sri Aman dan Betong pasti akan bertambah baik. Saya yakinlah jambatan ini kalau berjaya akan majukan ekonomi Bandar Simanggang sama Bandar Betong. Saya yakin bahawa aktiviti ekonomi di antara kedua-dua kawasan akan meningkat. Kerana penduduk daripada Betong boleh datang ke Seriaman untuk memasarkan produk mereka, begitu juga dengan penduduk di Seriaman boleh ke Betong untuk memasarkan produk mereka. Dalam aspek pemasaran, ianya akan memudahkan pemasaran. Kita harapkan kerajaan akan meneruskan projek tersebut kerana ia akan memberi impak ekonomi dan sosial kepada penduduk. Saya bekerja di Seriaman, Belang Adik di Betong. Sebelum ni mengambil masa lebih kurang sejam lah. Jambatannya dah siap pula. Mungkin dalam 20 minit ke setengah jam lah. Ke arah itu, pihak pentadbir bahagian Sri Aman sudah ada perancangan sendiri sebaik sahaja projek berkenaan siap nanti. Dengan siapnya jambatan ini nanti dan siapnya jalan dari Bandar Simanggang ke Betong ini nanti akan membuka peluang, membuka kawasan di seberang Bandar Simanggang ini nanti untuk tujuan peladangan ataupun pertanian berskala besar dan moden. Jambatan Batang Lupar 2 merupakan projek di bawah pakej Jalan Raya Kedua Sarawak. Dibiayai kerajaan negeri, pembinaannya melibatkan perbelanjaan bernilai RM223.6 juta dan dijadual siap pada 2024. Bandar Simanggang atau dahulunya dikenali sebagai Bandar Sri Aman pernah digelar sebagai bandar tidur kerana pembangunannya yang agak lambat susulan tiada faktor atau sumber yang boleh memacu pembangunan di kawasan ini. Namun dengan pelaksanaan projek Jambatan Batang Lupar 2 yang terletak di belakang saya ini iaitu kurang 1 km menghilir ke Sungai Batang Lupar ataupun dari Bandar Simanggang ini, ianya diharapkan dapat memacu atau mempercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi khususnya serta pembangunan fizikal di bandar ini serta kawasan sekitarnya termasuk juga jirannya Bandar Betong. Rosita Ampong, RTM.
Baik, kebajikan para nelayan di Sarawak tidak sesekali diabaikan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ia dapat dilihat menerusi bantuan dan kemudahan yang diperuntukkan untuk golongan itu. Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, antara bantuan yang disediakan kepada nelayan laut dan darat adalah seperti pukat, jaket keselamatan dan baja benih ikan. Nelayan pantai dan juga nelayan darat, walaupun secara amnya mereka ini adalah di bawah kerajaan persekutuan. Bantuan yang mereka terima selama ini adalah secara hidup daripada kerajaan persekutuan melalui LKIM setiap bulan lah. Beliau berharap ia dapat memudahkan meringankan beban para nelayan serta dapat menjana pendapatan mereka. Datuk Dr. Abdul Rahman berkata demikian selepas majlis simbolik penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan dan input di bawah peruntukan fasilitasi pertanian di Pusat Latihan Pertanian Stesen Kubong Limbang. Pantai Trombol Telaga Air di Kuching berpotensi jadi tarikan pelancong dalam dan luar negeri jika mempunyai akses seperti jalan raya dan kemudahan-kemudahan asas yang lain. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu lokasi itu mula tular beberapa bulan lepas dan warga tempatan menjadikan destinasi tersebut sebagai tempat riadah bersama keluarga. Pada peringkat awal katanya, selain tandas awam, jalan raya lebih kurang 500 meter menuju ke pantai itu perlu dibina agar perjalanan pengunjung lebih selesa memandangkan jalan menuju ke pantai hanyalah jalan pasir yang dibina oleh penduduk kampung. Saya ingin mendapat kerjasama daripada kementerian-kementerian pelancongan. Saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat, kedua-dua Yang Berhormat, Menteri Pelancongan kita, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Ahmad Hamzah, Menteri Pelancongan Negeri dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Haji Sukri, Menteri Pelancongan Persekutuan bekerjasama untuk membantu kita meningkatkan taraf tempat ini sebagai satu kunjungan pelancongan pada masa akan datang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa lawatan kerja ke Pantai Trombol. Jelasnya antara kemudahan asas yang diperlukan pantai tersebut kelak termasuk ruang untuk berkelah dan bersukan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai yang mengunjungi pantai tersebut agar menjaga kebersihan dan mengutamakan keselamatan diri sendiri ketika berada di pantai. Dewan Masyarakat Dalih Long Pelutan Long Miri dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Telangusan yang bernilai RM430,000 telah memberi manfaat kepada 150 pintu rumah panjang di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Dennis Ngau, berharap Dewan Komuniti itu menjadi pusat aktiviti sosial dan majlis rasmi selain akan membuktikan perpaduan antara penduduk kampung berkenaan. Dennis Ngau juga memuji usaha dan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat Dalih Long Pelutan kerana menjadikan proses pembinaan berjalan lancar. Katanya kerajaan negeri sentiasa menitik beratkan keperluan penduduk dengan memberi peruntukan bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan untuk keselesaan rakyat. Beliau berucap merasmikan Dewan Komuniti Dalih Long Pelutan Long Miri Telangusan Miri. Dewan Komuniti itu dinamakan Dewan Penghulu Oyung Luhad bersempena pemimpin perintis rumah panjang yang memimpin penduduk kampung pada tahun 1800. Sejak tahun 2015, kira-kira 200 projek pembangunan dilaksanakan di 88 buah kampung di Dun Telangusan. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, baik, terima kasih Buma. Sebelum